Dan ini adalah pertuturan takziah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong kepada Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan juga seluruh rakyat Republik Indonesia susulan tragedi kemalangan kapal selam KRI Nanggala 402. Sebentar tadi kami melakukan lintas langsung temu bual telefon bersama dengan wakil Kompas TV di Indonesia dan dikabarkan akan ada satu sidang media yang bakal dilangsungkan dalam masa terdekat. Kami juga akan bawakan sidang media tersebut langsung dari Bali sejurus mendapat isyarat dari Kompas TV. Tapi dalam masa yang sama, pada ketika ini sedang berlangsung mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dengan tumpuan kepada beberapa isu termasuk pemilihan parti itu. Selain itu, yang turut menjadi tumpuan ialah berkenaan dengan penetapan tarikh untuk Menteri UMNO meletak jawatan daripada Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional. Untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita langsung sahaja bersama dengan wartawan Firdaus Azil dari Menara Dato' On. Firdaus Azil, apa yang boleh diberikan perincian tentang mesyuarat pada petang ini? Bagaimana ianya signifikan dan difahamkan mesyuarat sudah pun bermula sejak jam 2 petang tadi dengan biro politik yang bermesyuarat dahulu. Mungkin Firdaus ada perinciannya. Okey, baik, terima kasih Zul di Bukit Jalil. Seperti yang Zul maklumkan, pada pukul 2 petang tadi berlangsungnya pertama sekali ialah mesyuarat biro politik dan pada pukul 4 petang sebentar tadi kita difahamkan bahawa mesyuarat yang melibatkan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah pun bermula dan ia dipengerusikan oleh Presiden sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Yang mana kalau sebelum ini kebiasaannya kedua-dua mesyuarat ini akan berlangsung pada waktu malam, tetapi memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan, demi menghormati bulan Ramadan, maka ia diawalkan sedikit. Dan ia sangat signifikan kerana ini merupakan kali pertama mesyuarat MKT diadakan sejak berlangsungnya ataupun berakhirnya persidangan Agung UMNO 2020 pada Mac lepas, yang mana kita difahamkan ini memetik laporan akhbar utusan Malaysia yang mana difahamkan bahawa antara beberapa perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat MKT ini ialah mengenai, pertamanya ialah mengenai tarikh pemilihan. Kalau mengikutkan laporan sebelum ini, kita difahamkan bahawa pemilihan parti sepatutnya berlangsung pada Jun, tetapi difahamkan mereka akan membentangkan usul ataupun topik untuk ditangguhkan mesyuarat atau ditangguhkan pemilihan kali ini kerana antara faktor yang disebut ialah berkemungkinan kerana COVID-19, itu antara yang disebut, dan mereka juga akan difahamkan akan membincangkan tentang apa yang telah dicapai ataupun dipersetujui secara konsensus pada Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, iaitu mengenai tarikh berhenti sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan bercakap mengenai pemilihan parti yang mana sepatutnya berlangsung pada Jun ini. Pada 3 hari bulan April lepas, Timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, lebih dikenali sebagai Tok Mat, telah dilaporkan sebagai berkata bahawa UMNO berkemungkinan akan mengadakan pemilihan pada hujung tahun ini demi ataupun bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum, yang mana bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dilaporkan sebagai berkata sekiranya tiada pengumuman untuk pilihan raya umum selepas proklamasi darurat berakhir pada 1 Ogos ini, maka UMNO berkemungkinan akan memulakan dahulu pemilihannya pertamanya di peringkat cawangan dan seterusnya akan disusuli dengan pemilihan di peringkat bahagian pada September. Bagaimanapun pada 6 April Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dilaporkan sebagai berkata tarikh sebenar pemilihan parti hanya akan ditentukan pada mesyuarat MKT pada petang Ahad, iaitu petang hari ini. Dan kedua-dua pemimpin ini, kenyataan kedua-dua pemimpin ini adalah susulan kepada ataupun reaksi kepada gesaan bekas Ketua Pemuda UMNO iaitu Ahli Parlimen Rembau YB Khadi Jamaluddin yang bertegas bahawa pemilihan perlu dilakukan sebelum PRU15 supaya segala kemelut dalaman parti dapat diselesaikan dengan lebih awal, yang mana beliau berkata pemilihan parti lebih awal dapat membantu UMNO menyediakan barisan kepimpinan yang diyakini dapat menarik sokongan masyarakat untuk mendapatkan mandat yang lebih jelas berbanding barisan kepimpinan yang sedia ada. Itu antara yang kita difahamkan sedang dibincangkan di atas. Dan bercakap mengenai sidang akhbar, kebiasaannya mesyuarat MKT yang kita laporkan ataupun kita membuat liputan sebelum ini tidak ada sebarang sidang akhbar, jadi berkemungkinan besar kita akan menunggu sebarang kenyataan media yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat UMNO selepas ini, Zul. Firdaus, bagaimana dengan kehadiran wartawan? Kalau dilihat kepada visual arkib yang kita paparkan tadi sekitar bulan Februari dan juga Mac,
tumpuan media sudah pasti terarah dan juga cukup penuh di ruang lega Menara Dato' Onn itu. Tapi bagaimana dengan hari ini pertama, dan adakah sedikit time frame diberikan oleh pihak Sekretariat UMNO bilakah kenyataan akhbar itu akan dikeluarkan, memandangkan ini bulan puasa dan juga waktu berbuka dan juga waktu bekerja wartawan juga tidak semewah kalau dilakukan pada waktu malam? Baik, pertamanya bercakap mengenai kehadiran media, boleh saya katakan kalau anda dapat lihat belakang tu seperti biasa, saya nak minta kameraman saya pan sedikit mengenai laluan yang telah pun disediakan oleh pihak Sekretariat UMNO untuk memastikan penjarakan sosial dan sebagainya. Itu anda dapat lihat media yang masih mematuhi ataupun menjaga SOP penjarakan sosial dan sebagainya. Dan bercakap mengenai kenyataan media ataupun sidang akhbar, kita masih belum dapat pastikan kerana pihak Sekretariat sendiri masih belum dapat memberi maklumat yang jelas. Bagaimanapun kita jangka ini mungkin berbeza dengan mesyuarat-mesyuarat MKT sebelum ini, yang mana ketika dilakukan pada waktu malam kebiasaannya sampai pukul 1 pagi pun pernah, tetapi kali ini kita jangkakan akan tamat lebih awal, memandangkan mereka semua, sebab ada yang menyertai mesyuarat MKT ini, ada yang datang daripada negeri-negeri dan sebagainya. Maka kita fahamkan mereka juga terpaksa akan cuba untuk menamatkan lebih awal, dan sekaligus berkemungkinan kenyataan media itu ataupun sidang akhbar sekiranya ada akan dapat diberikan kepada kita lebih awal, Zul. Firdaus Azil akan bersiaran langsung lagi pada jam 5 petang nanti bersama dengan Luqman Haris dalam Fokus hari ini, Fokus minggu hadapan. Tapi beliau juga akan berikan perkembangan terkini dari masa ke masa di astroawani.com dan juga di laman media sosial sendiri. Dan kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.